Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam perkongsian berkaitan dengan pendidikan. Untuk kali ini, perkongsian dia adalah berkaitan dengan ilmu mantik di bahagian tasawurat melalui kitab yang menjadi sukatan di peringkat tinggi sijil tinggi agama Malaysia. Dan untuk perkongsian kali ini ada 3 perkara asas yang akan disentuh. Yang pertama, kita akan berkongsi maklumat berkaitan dengan kitab yang menjadi sukatan kita. Kemudian tajuk-tajuk yang menjadi sukatan dan akan disentuh dalam siri-siri perkongsian ini. Dan seterusnya untuk perkongsian kali ini kita juga akan menyentuh isi yang pertama dalam sukatan tajuk-tajuk yang menjadi sukatan, iaitu berkaitan dengan perkembangan ilmu mantik ataupun nash'atul ilmu mantik. InsyaAllah moga-moga memberi manfaat kepada semua. Yang menjadi sukatan dalam ilmu mantik ini, ianya adalah merujuk kepada matan Sulam Munawwarah ataupun ada juga yang membaca sebagai Sulam Murawnak. Ada 2 versi bacaan. Tetapi yang paling biasa ialah Sulam Munawwarah. Nun berada di hadapan. Satu lagi nun berada di akhir. Karangan ataupun pengarang bagi kitab ini ialah Syekh Abdul Rahman Al-Akhdari. Kitab ini mendapat sambutan yang begitu luar biasa di kalangan para ulama dan ramai ulama yang menghuraikan ataupun mensyarahkan matan ini. Di antaranya Syekh Abdul Rahman sendiri Al-Akhdari dalam Syarhul Kabir, ada satu lagi Syarhul Saghir. Begitu juga para ulama yang lain ada yang menghuraikan terdapat ramai yang menghuraikan kitab Sulam Al-Munawwarah ini. Bagi buku yang ada bersama kita ini ialah salah satu syarah dia, iaitu Syarhul Mallawi ataupun Mullawi, yang telah pun direngkaskan dan ditambah juga gabungan dengan kitab Tafsirul Mukhtar karangan Syekh Muhammad. Jadi yang ada di tangan kita ini ialah gabungan di antara dua kitab, iaitu kitab yang dikarang oleh Syekh Mallawi dan juga karangan Syekh Muhammad ataupun dalam nama kitab dia Tafsirul Mukhtar, dan direngkaskan oleh Lajnah Kurikulum ataupun Badan Kurikulum di Universiti Al-Azhar dan dijadikan sebagai sukatan di peringkat menengah. Kemudian dijadikan juga buku teks di peringkat sijil tinggi agama Malaysia. Jadi yang berada pada kita ni adalah ringkasan daripada 2 gabungan kitab, iaitu Syarhul Al-Mallawi dan juga Tafsirul Mukhtar. Moga-moga kita dapat manfaat daripada perkongsian ini, insya-Allah. Seterusnya mari kita lihat tajuk-tajuk yang menjadi sukatan pembelajaran kita. Bermakna tajuk-tajuk inilah yang akan disoal dalam peperiksaan. Yang pertama berkaitan dengan Nash'ah Ilmu Mantiq, itu tajuk yang pertama, perkembangan ilmu mantiq. Seterusnya kita akan berkongsi juga berkaitan dengan Mabadi'ul Ilmu Mantiq, perkara-perkara asas yang kita perlu tahu berkaitan dengan ilmu mantiq. Ada 10 perkara. Kemudian kita akan berkongsi juga berkaitan dengan Anwa'ul Ilmil Mahadis, iaitu jenis-jenis pengetahuan makhluk, dan juga tajuk-tajuk kecil yang berada di bawah tajuk ini. Seterusnya yang keempat ialah di bawah tajuk Ad-Dilalah, petanda ataupun petunjuk, dan juga tajuk-tajuk kecil yang berada di bawah tajuk Dilalah ini, kecuali dalam pada muka surat 17 dan juga 18. Dia tidak menjadi sukatan dalam peperiksaan dalam sini. Berada
Muka surat 17 hingga 18. Kemudian kita ada tajuk Kulliyatul Khams. Kulliyatul Khamsah, kata-kata umum yang 5 ataupun ada 5 kata-kata umum yang menjadi asas dalam pembentukan ta'rif. Kita akan pelajari, dan juga tajuk-tajuk kecil yang berada di bawah tajuk Kulliyatul Khamsah, kecuali pada muka surat di bawah tajuk muka surat 30, iaitu Nisbatul Alfaz, sehinggalah muka surat 34. Muka surat 30 hingga 34 itu bukan sukatan, ada di antara sini, berada di sini. Daripada muka surat 30 sehingga 34 bukan sukatan, dan tajuk yang keenam ialah Al-Mu'arrifat. Yang paling utama ialah di bawah tajuk Syurut Ta'rif. Inilah 6 tajuk yang menjadi sukatan pembelajaran kita dalam ilmu mantiq di bahagian tasawurat. Sedikit saja, 6 tajuk insya-Allah boleh kita kuasai. Seterusnya, kita mulakan dengan tajuk pertama dalam tajuk-tajuk yang menjadi sukatan pembelajaran kita, ialah tajuknya Nash'atul Ilmil Mantiq, iaitu perkembangan ilmu mantiq. Di bawah tajuk ini kita akan menjawab persoalan bilakah ilmu mantiq ini bermula. Kemudian apa sebabnya? Dan siapakah golongan yang ada pada zaman tersebut yang menyebabkan ilmu mantiq ini diketengahkan. Jadi bermula, isi yang pertama ialah bila. Bila ni iaitu di sini, iaitu pada halaman, boleh rujuk dalam buku teks halaman waw, iaitu fi qarnil khamis qabla al-milad. Pada kurun kelima sebelum kelahiran. Kelahiran siapa? Kalau kita sebut milad ini, dia merujuk kepada kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya, sebelum kelahiran Nabi Isa, pada kurun kelima sebelum tu, dah berlaku satu peristiwa yang menyebabkan ilmu mantiq diperlukan. Jadi untuk dalam peperiksaan, kamu mesti menjawab bermula daripada penuh ni, fi qarnil khamis qabla al-milad. Perkataan qabla al-milad ni penting disebut dalam jawapan. Kalau sekadar fi qarnil khamis, jawapan dia sudah tentu salah. Sebab amat berbeza kurun kelima dan kurun sebelum berbeza dengan kurun kelima sebelum kelahiran Nabi Isa. Itu satu tempoh yang berlainan lah. Oleh sebab tu, kalau sekadar menjawab fi qarnil khamis, sudah tentu salah. Oleh sebab tu, kena jawab sepenuhnya. Fi qarnil khamis qabla al-milad. Apa yang berlaku pada masa tersebut? Iaitu zahara fi Athina jama'atun yusammuna bi Sophostaiyin. Telah muncul di Athena sekumpulan yang dinamakan mereka dengan Sophostaiyin. Oleh kerana ada huruf jar tu, kita baca Sophostaiyin. Sophostaiyin. Kalau yang biasanya tanpa huruf jar, kita baca Sophostaiyun. Golongan ini muncul di Athens. Athens ni seperti mana kita tahu, kita dah belajar dalam tabanan Yunan. Dia adalah merupakan kota yang ada di negara Yunan. Athens. Athena. Apa yang dibawa oleh kumpulan yang bernama Sophostaiyun ini? Ini penting ni. Soalan dia akan tanya, apakah pegangan ataupun ma ra'yu Sophostaiyin fi berkaitan apakah pendapat ataupun pegangan Sophostaiyun. Zahabu maknanya ini pegangan mereka. Mereka berpendapat ila istihalati, iaitu mustahil wujudi miqyasin sabitin lil haq. Mustahil
ada ataupun wujud ukuran ataupun penentu yang tetap bagi kebenaran. Mudah kata maksudnya mereka berpendapat tidak ada penentu bagi kebenaran ini. Macam mana nak tentukan? Kalau dalam kitab lain, dia terangkan bahawa yang menentukan kebenaran ataupun tidak, betul ataupun salah, adalah diri masing-masing. Maknanya, kalau ada 10 orang, maknanya 10 bentuk lah penentu. Inilah yang dipegang oleh Sophosta'iyun, yang mengatakan bahawa, ini penting ni hafal, istihalatu wujudi miqyasin sabitin lil haq. Mustahil wujud ukuran ataupun penentu yang kekal ataupun yang tetap bagi kebenaran. Tak ada penentu dia. Wa ya'nuna bizalika, yang dimaksudkan dengan demikian tu apa dia? Annal haqiqata la sabata laha. Bahwasanya hakikat sesuatu tu tidak kekal, tidak tetap baginya. Ini pegangan yang dipegang oleh Sophosta'iyun. Apa kesan terhadap pegangan ini? Tengok di sini dia cerita, fa ahdathu asaran sayyi'an fi mizani biladil Yunan. Berikutan dengan penyebaran fahaman yang dibawa oleh Sophosta'iyun itu menyebabkan kesan buruk, asaran sayyi'an pada asas pertimbangan penduduk negara Yunan. Ini amat memberi kesan yang buruklah, sebab nak menentukan betul dan salah ini terpulang pada diri masing-masing dan tidak ada penentu ataupun neraca, kayu ukur ataupun penanda aras bagi menentukan kebenaran. Ini amat bahaya. Oleh sebab itu, dia adalah merupakan memberi kesan buruk dalam negara Yunan. Oleh demikian itu, daripada yang kesan buruk yang berlaku tersebut, maka muncullah fazahara fi hadzal waqti Sokrat. Daripada kesan buruk yang dibawa oleh Sophosta'iyun tu, maka muncul tokoh yang bernama Sokrat. Apa yang beliau lakukan? Ini penting untuk hafalan peperiksaan kamu. Apakah peranan Sokrat? Jawapan dia, wa akhadha yu'allimu talamizahu an tariqil hiwar wal munaqashah wal iqna' annal haqa'iqal asya'i sabitatun. Ada beberapa isi juga dalam baris ini. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh Sokrat, dia mengajar anak muridnya. Apa yang diajar oleh Sokrat? Jawapan dia mengajar ialah, perkara yang dia ajar ialah annal haqa'iqal asya' sabitatun. Inilah ajaran yang dibawa oleh Sokrat. Ajaran ini adalah bagi menyanggah ajaran yang dibawa oleh Sophosta'iyun. Kalau Sophosta'iyun itu membawa ajaran bahawasanya hakikat sesuatu itu tidak kekal ataupun tidak tetap. Oleh sebab itu muncul Sokrat menyanggah ajaran yang dibawa oleh Sophosta'iyun itu. Kemudian bagaimana cara? Cara ini amat penting yang dilakukan oleh Sokrat dalam pengajaran beliau. Beliau menggunakan cara yang pertama hiwar, dialog. Dia menggunakan juga cara munaqashah, perbincangan. Begitu juga dia menggunakan cara iqna', al-iqna', iaitu dengan penjelasan. Dengan penjelasan itu dapat menundukkan pendapat lawan dan menerima pendapat yang dikemukakan. Itu iqna'.
Jadi dalam perkara dalam ni ada seolah-olah ada 3 isi ya. Apa yang dilakukan oleh Sokrat mengajar anak muridnya, apa yang diajar, hakikat sesuatu adalah kekal, tetap, dan bagaimana cara yang pengajaran Sokrat. Ada 3 cara. Ketiga-tiga cara tu mesti dihafal. Mesti dihafal. Kemudian yang dimaksudkan bahawa annal haqa'iqal asya' sabitatun, maknanya ialah falil khairi haqiqatun sabitatun walisyarri haqiqatun sabitatun. Oleh kerana Sokrat berpegang bahawa setiap sesuatu itu kekal tetap, maka begitu juga kebaikan ada hakikat yang dinamakan kebaikan, dia kekal. Begitu juga kejahatan ataupun buruk. Perkara buruk ni juga adalah sesuatu yang kekal, tetap, dan ada ciri-ciri dia. Yang kita boleh kenal dan menentukan bahawa ini adalah buruk. Begitu juga kebaikan, ini adalah kebaikan. Itulah yang dilakukan oleh Sokrat. Kemudian selepas Sokrat, muncul pula anak murid dia. Wasara ala darbihi tilmizuhu Aflatun. Mengikuti cara yang dilakukan oleh Sokrat, iaitu cara tadi, pengajaran melalui dialog, perbincangan dan juga penjelasan pendapat. Siapa yang mengikuti cara tersebut? Ialah anak muridnya yang bernama Aflatun. Dalam buku sejarah kita disebut Plato. Ya? Plato. Itu adalah anak murid bagi Sokrat. Peranannya hanyalah meneruskan apa yang telah dilaksanakan oleh Sokrat. Selepas Plato, ada tokoh lain yang muncul. Summa ja'a min ba'dihima, selepas kedua-duanya iaitu Sokrat dan juga Plato, siapa yang muncul? Aristo. Ataupun dalam buku sejarah kita sebut Aristoteles. Apa yang beliau lakukan? Ini penting ni. Soalan dia akan tanya, apakah yang dilakukan oleh Aristo? Ada 3 perkara. Yang pertama, fawada'al qawa'id allati tumakkinal fikri min usul ila haqa'iq. Apa yang dilakukan oleh Aristo ialah yang pertama, menetapkan ataupun meletakkan kaedah-kaedah ataupun formula-formula yang membolehkan fikiran sampai kepada hakikat sesuatu. Inilah yang dikatakan sebagai kaedah-kaedah ataupun wahia qawaidu ilmu mantiq. Kaedah-kaedah ilmu mantiq. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Aristo. Perkara kedua yang dilakukan oleh Aristo ialah hazzaba mabahisahu. Dia telah memurnikan pembahasan ilmu mantiq. Dia murnikan lagi. Kemudian yang ketiga, warattaba masailahu, dan dia telah menyusun persoalan-persoalan yang ada dalam ilmu mantiq. Inilah 3 peranan yang besar yang dilakukan oleh Aristo, yang menyebabkan beliau dinamakan Fasumia al-Muallim Awal. Dia dinamakan dengan peranan yang begitu besar yang dilaksanakan tu, 3 yang besar asas tadi, dia dinamakan sebagai Muallim Awal. Jadi gelaran ni amat penting sebab soalan mungkin akan muncul, siapakah yang digelar Muallim Awal ataupun apakah gelaran yang diterima oleh Aristo? Jawapan dia Muallim Awal. Siapa Muallim Awal? Aristo. Kenapa? Kerana dia telah melaksanakan 3 perkara ini, iaitu menetapkan kaedah, memurnikan pembahasan dan menyusun persoalan. Itulah isi-isi penting yang ada dalam perenggan yang kedua muka surat ataupun halaman waw. Kemudian kita berpindah kepada zaman Islam pula. Bagaimana ilmu mantiq yang berada di Yunan boleh sampai ke negara Islam dan dipelajari oleh orang Islam. Perkembangan dia macam mana? Jadi yang penting di sini ialah bilakah bermulanya ilmu mantiq sampai ke alam Islam ini? Iaitu jawapan dia fi asril Abbasi al-awwal.
pada zaman kerajaan Abbas, pada awal kerajaan Abbasi. Ataupun dikenali juga zaman tersebut sebagai Asrul Turjumati, zaman penterjemahan. Dalam peperiksaan bila ditanya bila, kamu boleh sama ada kamu jawab Asrul Abbasi awal ataupun Asrul Turjumati ataupun kedua-duanya. Lebih baik kedua-duanya, selamat ya. Tapi kalau jawab salah satu pun diterima. Apa yang berlaku pada zaman tersebut ialah telah diterjemahkan kitab ilmu mantik daripada bahasa Yunan ke dalam bahasa Arab. Qamu biturjumatiha. Para ulama telah melaksanakan peranan menterjemahkan kitab ilmu mantik daripada bahasa Yunan ke dalam bahasa Arab. Kemudian persoalan yang lain ialah siapakah tokoh-tokoh di kalangan ulama Islam yang berkecimpung dalam ilmu mantik ini. Tengok dalam buku kamu ni, wa min ashhari man ishtaghala bihi, di antara yang terkenal yang berkecimpung dalam ilmu mantik ialah ada 4 tokoh yang dikongsi di sini, iaitu yang pertama Al-Farabi, yang kedua Ibn Sina, ketiga Imam Al-Ghazali, dan yang keempat Imam Ar-Razi. Dan juga selain daripada mereka. Tapi nama-nama ini kamu kena hafal. Ada 4 orang ini. Hafal kesemuanya. Sebab dia ringkas saja. Mungkin soalan dia tanya, sebutkan tokoh-tokoh yang berkecimpung dalam ilmu mantik di kalangan ulama Islam. Jadi keempat-empat ni kamu kemukakan. Kemudian di antara tokoh-tokoh ini, siapakah yang paling menonjol? Yang menonjol terutamanya Al-Farabi. Di sini amat penting yang sumbangan beliau ini menyebabkan allazi luqiba bil muallim awal. Bil muallim sani, sehingga beliau digelar ataupun dipanggil dengan gelaran muallim sani. Kalau muallim awal itu Aristo, muallim sani ialah Al-Farabi. Di sini boleh dikeluarkan soalan, siapakah yang mendapat gelaran muallim awal dan siapakah yang mendapat gelaran muallim sani. Gelaran yang pertama itu kepada Aristo, yang kedua kepada Farabi. Sebab apa? Sumbangan yang besar dalam perkembangan ilmu mantik. Itulah isi-isi penting dalam perkongsian kali ini. Semoga ianya memberi manfaat kepada kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Dan yang paling hampir ialah berkaitan dengan peperiksaan. Pastikan isi-isi penting itu dikeluarkan, dijadikan nota, dicatat, dihafal dan ditulis balik hafalan agar kita terbiasa dengan menulis isi-isi penting yang kita akan gunakan sewaktu peperiksaan nanti. Semoga perkongsian ini memberi manfaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dengan perkongsian dalam tajuk-tajuk yang lain. Bagi mereka yang telah pun memberikan sokongan dengan subscribe ataupun melanggan, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Begitu juga yang belum sudi-sudikanlah untuk memberi sokongan dengan subscribe dan juga ataupun melanggan, like dan juga share. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat sehingga bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan yang lain. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.